Tuan Yang di-Pertua, laporan End of Mission Statements oleh pelapor khas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Profesor Philip Alston, telah mengundangkan pelbagai reaksi dalam kalangan masyarakat. Kerajaan mengambil maklum laporan tersebut, namun perlu dijelaskan di sini bahawa kadar kemiskinan rasmi di Malaysia dikira berdasarkan cerapan dan tinjauan pendapatan isi rumah ataupun HIS, Household Income Survey. Ia dilakukan mengikut piawaian amalan antarabangsa yang diselenggara oleh Bahagian Statistik PBB, United Nations Statistics Division. Sehubungan itu, perangkaan kemiskinan daripada HIS masih relevan dan boleh dipercayai pada peringkat penilaian makro. Namun pada peringkat yang lebih mikro seperti negeri ataupun daerah, perangkaan HIS perlu diguna secara berhati-hati kerana ia tidak menggambarkan corak penggunaan keperluan serta demografi sebenar isi rumah berikutan ralat persampilan yang tidak boleh dielakkan. Menyedari hakikat ini, kerajaan sebenarnya telah pun memulakan kajian semula pendapatan garis kemiskinan ataupun PGK sejak bulan Mac 2019. Pelaksanaan kajian ini sedang giat dijalankan dengan kerjasama Jabatan Perangkaan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia serta jabatan dan agensi berkaitan. Saya juga telah mengarahkan Kementerian Hal Ehwal Ekonomi agar meneliti laporan End of Mission Statement oleh pelapor khas PBB tersebut. Dalam kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-11, kerajaan telah memperkenalkan Indeks Kemiskinan Pelbagaian Dimensi ataupun MPI, Multi-Dimensional Poverty Index. Ia sebagai pelengkap kepada PGK untuk mengukur dan memantau kemiskinan dalam perspektif pelbagai dimensi yang merangkumi kesihatan, pendidikan, pendapatan dan taraf hidup. MPI ini dilihat lebih inklusif selaras dengan amalan antarabangsa. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan bersedia untuk menyemak semula PGK ini bagi memberi gambaran sebenar isu kemiskinan di Malaysia. Namun apa yang lebih penting adalah usaha-usaha pembasmian kemiskinan dilaksanakan secara berterusan dan efektif. Antara usaha yang telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan ialah dengan mengemaskini dan menambah baik sistem e-Kasih yang menjadi pangkalan dan data kemiskinan nasional. e-Kasih akan turut mengambil kira bilangan ahli dan keperluan isi rumah supaya pemberian bantuan menepati keperluan dan kumpulan sasar. Mekanisme pengumpulan data dan formulasi strategi juga akan ditambah baik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi terkini. Strategi utama kerajaan dalam membasmi kemiskinan adalah melalui usaha meningkatkan pendapatan dan kuasa beli
rakyat terutamanya dalam kalangan isi rumah miskin dan berpendapatan rendah. Antara bantuan kepada kumpulan sasar ini termasuklah bantuan sara hidup, kemudian kemudahan pemilikan perumahan, akses kepada pendidikan dan kesihatan yang berkualiti. Usaha-usaha ini akan dapat memastikan setiap isi rumah diberi perhatian sewajarnya sejajar dengan konsep pembangunan ini inklusif Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Amat Berhormat. Soalan tambahan pertama yang berhormat Pak Dixon, silakan. Betul. Kita memang sedar bahawa kemiskinan di kalangan anak muda lebih daripada purata kemiskinan dalam masyarakat. Sebab itulah kita merancang untuk mewujudkan peluang-peluang latihan bagi anak muda supaya mereka dapat mengguna peluang-peluang yang diberi kepada mereka dengan berkesan. Pada masa ini kita dapati bahawa walaupun peluang terdapat dengan banyaknya di dalam negara kita, kita masih bergantung kepada pekerja asing untuk datang ke Malaysia bekerja. Walaupun kerja itu bukanlah kerja yang berat sangat, tetapi kita dapati bahawa ada pemilihan oleh anak muda tentang kerja yang mereka akan lakukan. Sebab itu kita mempunyai beraneka jenis latihan termasuk TVET dan lain-lain supaya mereka lebih bersedia untuk bekerja dalam peluang-peluang kerja yang akan diwujudkan. Dengan itu kita percaya bahawa kemiskinan di kalangan anak muda akan berkurangan. Memang pun apabila mereka masuk dalam pasar buruh, mereka terpaksa mendapat upahan yang rendah berbanding dengan pihak lain. Tetapi lama-kelamaan setelah mereka mendapat pengalaman dan kecekapan, maka soal kemiskinan di kalangan mereka dapat dikurangkan. Soal kemiskinan dalam bandar juga akan diberi perhatian. Tetapi kemiskinan dalam bandar berbeza dengan kemiskinan di luar bandar. Dalam bandar terdapat lebih banyak peluang untuk bekerja. Sebab itu mungkin kita akan dapat mengurangkan kemiskinan dalam bandar lebih awal daripada kemiskinan di luar bandar. Ini mungkin akan menyebabkan perbezaan pendapatan dari antara bandar dengan luar bandar. Dan projek kita ataupun wawasan kita ialah supaya mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara bandar dengan luar bandar. Sebab itu tumpuan akan diberi kepada kawasan luar bandar kerana mereka agak sukar untuk menikmati peluang, mengguna peluang yang diberi kepada mereka tanpa latihan dan pengalaman.